نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia untuk beribadat dan memperhambakan diri kepadanya. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terlepas daripada menerima ujian dan dugaan, sama ada berbentuk kesenangan atau kesusahan. Sesungguhnya ujian itu adalah untuk menguji sejauh mana ketakwaan iman, sejauh mana kekuatan iman dan kesabaran kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan yakni hanya berkata kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Adapun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia itu ada bermacam-macam keadaan, antaranya bencana alam seperti kemarau, banjir, gempa bumi dan sebagainya, ataupun ianya berpunca dari perbuatan manusia itu sendiri, seperti kemelesetan ekonomi, kebakaran ataupun wabak penyakit. Baru-baru ini negara kita dikejutkan dengan penyakit coronavirus yakni COVID-19. Oleh itu, dalam menghadapi wabak penyakit ini, kita hendaklah mengamalkan langkah-langkah penjagaan bagi mengawal peningkatan penularan jangkitan penyakit ini seperti berikut. Pertama, mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi dan menjaga etika batuk dan bersin. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah disarankan untuk sentiasa berada di dalam wudu, kerana berwudu itu adalah selari dengan nasihat-nasihat menjaga kebersihan diri, di samping untuk tujuan beribadat seperti mencuci tangan, mencuci hidung dan mulut dan anggota tubuh badan yang lain. Kedua, kerap membasuh tangan dengan air yang bersih dan sabun. Ketiga, memakai penutup muka yakni mask jika mempunyai tanda-tanda jangkitan pernafasan seperti batuk atau sesak. Keempat,
menutup mulut dengan tisu ketika batuk atau bersin. Kelima, bersikap bertanggungjawab jika menghadapi tanda-tanda jangkitan pernapasan untuk mendapatkan rawatan dan berehat di rumah, serta mengelakkan daripada mengunjungi tempat-tempat awam dan menghadiri acara-acara keramaian. Selain itu, orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk tidak berasa panik dan cemas, serta tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media-media lain seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan seumpamanya, tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Ingatlah bahawa perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan, adalah menjadi satu kesalahan serta boleh dihukum penjara dan denda. Oleh yang demikian, para jemaah adalah dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi panduan-panduan dan nasihat yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak berwajib di negara ini seperti Kementerian Kesihatan dan lain-lain, bagi kita sama-sama memastikan bahawa wabak ini terkawal dari menular di negara ini. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita sentiasa mengharapkan rahmat, keampunan, perlindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara cara untuk kita mendapatkan perlindungan dan pertolongan itu ialah melalui doa. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rawahu al-Imam At-Tirmidzi. Maksudnya, doa itu ibadat. Kemudian baginda membaca dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur dari beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Jemaah yang dirahmati Allah, berdoa itu hendaklah dilakukan pada setiap masa, ketika dan keadaan. Lebih-lebih lagi pada ketika ini negara kita sedang diuji dengan penyakit coronavirus, yakni COVID-19. Perlu diingat dan dipahami bahawa tujuan kita berdoa itu adalah untuk memohon rahmat, keberkatan, keampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta wabak ini akan segera dapat ditangani di negara ini dan kita semua terselamat daripadanya. Oleh yang demikian, teruslah kita semua menadah tangan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, kerana doa yang dibacakan itu lazimnya mengandungi permohonan untuk mendapatkan keampunan, rahmat, keberkatan, kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, mohon perlindungan untuk diri, keluarga dan negara dari mara bahaya, bencana dan sebagainya. Maka akhirnya, marilah kita sama-sama memperbanyakkan membaca doa dan memohon hidayah serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabak penyakit ini akan segera berakhir dan semoga raja kita, diri kita, ahli keluarga kita serta seluruh rakyat dan penduduk negara ini mendapat rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari segala wabak penyakit, mara bahaya dan bala bencana. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Surah Ghafir ayat 60 tafsirnya.
Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku memperkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadat kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.